Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di TBG TV Podcast. Episod 3, part yang pertama. So guys, sekali kita bertemu di podcast seterusnya, jangan lupa TBG TV Podcast dikuasakan oleh OneXOX TBG Plan. Jangan lupa subscribe plan-plan TBG yang menarik dengan data-data yang melimpah ruah yang tak pernah ada kat telco lain guys. Paling murah kali. So, kali ni di episod ketiga. Kalau sebelum ni episod kedua kita bawakan Coach Syaril, di mana head coach Perak FC 3, dan pada hari ini di episod ketiga sekarang ini kita buat jemputan khas daripada salah satu penaja kita boleh kata kan, daripada kita, iaitu pengarah KS Healthcare, Dr. Varma. Bukan cara-cara orang guys, Dr. Varma. Doktor, apa khabar? Khabar baik, terima kasih lah sebab terima kasih jemput saya hari ini. Ya, terima kasih juga kerana sudi menerima jemputan kita di podcast yang terbaru ni sebenarnya, Doktor. So, nama pun doktor kan, jom kita tanya khabar apa yang dia buat sebenarnya. Doktor boleh terangkan sikit doktor punya background, asal usul, mana orang Perak ke, macam mana ke? Okey, nama saya Varma. Saya asal dari Ipoh, Perak. So memang anak jati Perak lah. 08. 08 lah. So baju pun set dah 08. So minat nak jadi doktornya sebenarnya tak. Saya minat nak jadi pilot dulu. Okey. So bila habis belajar, waktu tu dapatlah peluang untuk buat medik. Tapi saya buat medik di Rusia. So kalau nak kecek Rusia tu boleh lah. Jauh Rusia ni. Dekat 7 tahun saya di situ. So 7 tahun duk menimba ilmu kat situ. Balik ke sini, bertugas lah. Balik ke Perak. So saya minta pun Perak. Tak nak ke mana-mana. So sepanjang perkhidmatan saya dengan Kementerian Kesihatan Malaysia juga, bahagian government, memang di Perak. So saya ditugaskan dulu di Hospital Ipoh. Mungkin ramai tanya, doktor ni ramai orang ingat apa yang check on demam, bedah-bedah ke. Ni doktor yang macam mana yang kita ada kat sebelah saya ni? So kalau nak kata doktor hari ni, dia kalau setakat nak rawat demam, batuk semua, I think tak mencabar lah. Okey. Hari ni kita sebagai orang biasa macam kita-kita ni pun, kita dah tahu macam mana nak rawat kan benda-benda tu. So you don't need a doctor for that. Minat saya lebih kepada perubatan sukan. So saya memang bertugas sebagai seorang doktor perubatan swasta di klinik swasta. Tapi minat saya lebih kepada perubatan sukan. So di situlah mula timbul minat dan mula timbul apa-apa juga yang saya buat hari ni. So dia lebih kepada situ. Saya dengar cerita doktor dia memang passion pasal bola daripada zaman muda beliau. Sebab meeting pertama saya dengan doktor ni, dengan tim-tim admin sebelum ni, dia banyak cakap pasal bola, pasal hotel Perak ni. Adakah itu kemungkinan besar kenapa doktor berada kat sini sekarang ni dengan pasukan Perak? Saya rasa memang betul. Kalau lahir di bumi Perak ni memang tak boleh lah tak kata you tak kenal bola sepak Perak lah. So maybe dalam usia saya 30-an ni, saya rasa masa kecil-kecil memang pasukan Perak is one of the most famous lah di Siapa Malaysia. idola doktor masa tu? Masa tu zaman Khalid Jamlos, V Sarawanan. Hari ni coach V Sarawanan. So memang itu idola. Masa kecil-kecil pun kita orang bawa motor. Ayah saya dulu bertugas sebagai seorang polis di gate di stadium. So daripada situlah kita dapat actually mula-mula tengok bola. So setiap kali tu ikut ayah lah, balik pun ikut dia. So tengok pun bola, main pun bola. So bola tu tak boleh hilang daripada bumi Perak. So daripada situ yang saya bila start bertugas sebagai doktor pun minat kepada perubatan sukan tu lebih, afiliasi dia lebih kuat ke situ. Memang masa di Hospital Ipoh tu pun memang bahagian sukan? Ya betul. Bila start ada kan? Bila start memang dalam bidang department ortopedik. Ortopedik. So ortopedik tu memang ada bahagian sports medicine di situ. Di Ipoh ni? Ya betul. Okey. So Ipoh is quite diverse. So department sport medicine dalam Hospital Ipoh pun memang cukup canggih waktu tu. So rawatan yang kita bagi pun memang bagus. So daripada situ dia mulalah lagi saya nak menyuntik semangat buat benda yang lebih baik. So kalau di luar Hospital Ipoh tu tak ada tempat lain yang sebenarnya fokus lebih kepada perubatan sukan. Okey, so peralihan daripada hospital government bekerja kepada sekarang boleh saya kata bos kot. Boleh lah. Sebagai seorang pengarah, macam mana peralihan tu? So peralihan tu dia sebenarnya sebab saya nampak masa bertugas ada jurang besar
dalam penjagaan kesihatan untuk golongan kita yang biasa-biasa ni, ataupun dengan atlet yang profesional. So jurang tu saya nampak memang saya nak cuba cari jalan untuk sediakan perkhidmatan yang lebih menyeluruh. So that's when I come up dengan idea, okay, kita keluar, kita buat servis kita sendiri. So saya mula bertugas di klinik swasta, dan daripada situ mula bawa masuk kemudahan-kemudahan untuk maknanya bukan terus tubuh company, mana kerja di swasta dulu. Tak, saya mula bekerja dulu dan pelan-pelan daripada situ yang mula start. Di klinik swasta pun sebagai sports punya ni juga? Tak, saya terpaksa masuk sebagai doktor perubatan am dulu. Okey. Sebab dia tak ada konsep macam tu di klinik swasta ni. Memang susah. So bila kita masuk dengan servis kita yang lebih niche tu, dia nak kena ada konsep di mana kita adapt dulu, baru kita boleh bawa masuk idea tu. So kebanyakan orang tak boleh terima immediately kalau ada klinik perubatan sukan. Tak semuanya akan sebenarnya faham konsep tu. Nak cakap pasal title doktor dia bukan senang nak dapat tau. Berapa lama kot doktor nak, coach pula. Berapa lama doktor nak habiskan pembelajaran tu? Kita tu belakang sikit tadi ya. Nak dapat title doktor tu. Nak dapat title doktor senang, tapi nak praktis sebagai doktor tu susah. Pembelajaran sebagai doktor dia tak akan habis. So dia dianggap lebih senang daripada proses sekarang. So kalau nak jadi student, dan memang susah, medical punya degree memang susah, tapi taklah sesusah apa yang kita tengok masa kita rawat pesakit kita. Practically. Day to day basis tu dia lain. Apa yang kita buat hari ni, apa yang saya praktis hari ni, saya boleh kata mungkin 20-30% je apa yang saya belajar. Banyak. Sebab daripada buku, betul. So dia praktis tu memang lain daripada apa yang kita belajar. Selain pemain bola sepak, atlet-atlet apa yang sering doktor rawat? Oh, banyak. Saya banyak rawat pesakit daripada atlet tenis, for example, atlet renang, atlet badminton, and ada seorang juga atlet Muay Thai. Dah tentu lah kena rawat tu. So memang kecederaan ni daripada contact based sports lah. So contact based sports ni dia banyak kecederaan daripada situ, and kadang-kadang kita tak perlu nak titik beratkan rawatan untuk kecederaan. Kadang-kadang nak cegah dulu. Cegah tu lagi penting sebenarnya. Betul. So maknanya doktor akan rawat daripada bermulanya sehinggalah beliau fit sepenuhnya ke macam mana? Return to play. Itu matlamat dia. Mana dia ready to come back lah. So kalau dia atlet, dia nak return to play. Kalau dia seorang yang aktif, dia nak return to active lifestyle dia. Kembali ke rutin harian dia. So bukan senang tu, panjang juga prosesnya. Kalau yang teruk kecederaannya, lagi teruk lah, lagi panjang lah prosesnya. Biasanya kita duk cari doktor ni bila kita sakit. Ya, betul. So, sama. Waktu tu kita tak tahu berapa lambat dah benda tu kan. Kita tak pernah fikir untuk mencegah dulu daripada awal. So that's when challenge tu, cabaran tu, bila pesakit tu datang, dia tak semestinya datang untuk mencegah. Kita tak pernah masukkan konsep tu kan. So bila dia datang untuk cari bila dia dah sakit, waktu tu lebih susah. Bila kita nak cegah, it's a different story. Saya ni kuasa memang pasal doktor ni kalah saya. Tapi memang dahsyat lah sebenarnya proses kita tahu lah. Sebab saya pun dah hampir 3 tahun saya bersama dengan pasukan bola, dan dapat lihat nilai lah dengan fisioterapi pasukan, doktor pasukan, dengan Dr. Muhammad datang sendiri ke dalam pasukan kita sebagai salah satu penaja kita. So kita amat terima kasih. Kita bercakap pasal penaja ni, tajaan doktor bersama dengan pasukan Perak sebagai pengarah KS Healthcare. Bagaimana sumbangan doktor ke atas pasukan Perak ni? Saya rasa peluang untuk saya bekerjasama dengan pasukan Perak ni memang salah satu peluang yang saya cukup hargai lah. Dan saya memang takkan lepaskan lah. So memang itu salah satu matlamat daripada kecil lagi. So bila saya dapat bekerjasama, pada mulanya kita taja dulu perkhidmatan yang kami ada. Dan daripada situ kita create track record tu. Track record tu telah dipantau oleh management Perak FC, dan lepas tu diberi mandat untuk teruskan. So saya rasa saya boleh kata saya cukup bangga lah dengan transisi tadi tu. Ramai-ramai player Perak, player mana yang paling cerewet dia? Tak. Oh, nak kata cerewet, our foreign players. Sebab saya rasa mereka memang pernah lalui benda ni di negara asal. Mungkin negara asal tu mungkin sektor sukan mungkin lebih berkembang di situ kan.
Mana So lagi when they detail. come over, dia orang Dia lebih dah ada detail. knowledge lah. Yes. So dia orang dah ada knowledge. So bila dia orang datang dengan knowledge tu, dia orang expect benda-benda tu diterangkan dengan lebih teliti kepada dia orang. So which is good. Benda tu Lagi senang lah membuatkan kot. kita pun rasa lebih senang lah. Lagi senang lah kot. Contohnya sorry lah, saya banyak bidang otomotif kan. Sebagai contohnya, kita pergi bengkel, kita terus cakap problem yang sekian-sekian. So, mekanik terus pergi ke arah itu. So, maknanya berbeza dengan pemain tempatan, Doktor? Berbeza sedikit. Right now is much better. Okay. Kalau nak kata dulu masa saya masih lagi di hospital, waktu tu mungkin pendedahan tu tak begitu banyak. Today, I think it's much better. Mana pengetahuan tu juga penting sebagai seorang pemain. Betul. Selain daripada beliau main bola, sepak bola je, mana kecederaan ke dari segi nak feedback tu sebenarnya kepada doktor untuk membuat rawatan tu lebih penting. So tadi cerewet yang paling paling susah tu Doktor. Paling susah saya rasa Sebut nama tak apa, cakap je. Jasper kot, Jasper. Jasper Kenapa tu? Sebab Jasper pernah melalui proses kecederaan yang teruk. Oh, okey. Ada plating, ada masalah dalam tulang, ada masalah dengan pembesaran otot. So untuk dia return balik satu kaki tu. So kalau satu kaki lain daripada kaki yang lagi satu tu, dia mula tak simbang. Tapi dia salah satu orang yang betul-betul tabah lah saya rasa. Dia memang susah untuk kita rawat. Tapi dia seorang yang cukup ambil inisiatif untuk pastikan dia follow. Komitmen dia terhadap rehab ni memang tinggi lah. Syukri tak? Oh, Syukri adalah salah satu dah cedera panjang, sampai hampir satu musim, masuk 10 minit main, cedera balik. Oh, macam mana? Syukri cerita dia sebenarnya itu salah satu cerita yang sebenarnya boleh menyuntik semangat lah. Dia pada awalnya dia didiagnose dengan masalah lutut yang memang agak serius. So sampai dijadualkan masuk pembedahan lah masa tu. Masa tu kita memang cukup bantu untuk menyumbang, ambil alih Syukri Baharom waktu tu. And then proses pemulihan yang sepatutnya dianggarkan dekat hampir setahun. Betul. Tapi kita berjaya Singkatkan. pastikan dia return to play tadi tu hampir separuh daripada jangkaan setahun tadi tu. So I think that thing is satu success story yang sangat bagus lah. Malangnya bila dia return to play Depan mata saya ke? Tak, depan mata saya dia yang itu tackle. berlaku tackle yang saya kita dengar tak bunyi tu. expect. Betul. Saya dengar bunyi kat Sarawak, saya ingat lagi. Betul. Masa tu lawan Cochin City di Sarawak, di stadium negeri Sarawak. Depan mata saya tak. Dia baru masuk. Tapi yang amat saya kagum sebenarnya masa dia kena tackle, dia bangun balik. Dengan keadaan kaki yang macam tu, dia tak sedar rupanya. So itu sebenarnya normal feedback ke macam mana ke? Yang itu sebenarnya tidak balas badan sebab dia akan ada pada paras adrenalin yang tinggi. So bila berlaku kecederaan tu, saat-saat pertama tu memang Dia terus bangun, lepas tu dia jatuh balik. Itu sebab tahap adrenalin dia orang sangat tinggi. Belum Diorang rasa lagi. professional kan. Belum rasa lagi. Benda tu belum klik dalam otak dia masa tu. Then bila benda tu turun, klik dalam otak, mulalah sakit. Kalau nak ada cerita kena kat Sarawak dulu tu guys. Jauh daripada tempat kita kan. So kita doktor sana buat rawatan, doktor kita buat rawatan. So sedih sebenarnya kalau cerita pasal Syukri ni. Betul. Dia menangis bukan sebab sakit. Betul. Sebab malangnya nasib dia waktu tu. Dia menangis sebab dia baru fit to play, bermain 10 minit je. Kemudian kena kecederaan balik. Kecederaan balik and almost sama ke macam mana? Almost sama kecederaan dia yang kedua tu. So bayangkan dia dah committed untuk beberapa bulan tu, dia dah return balik to play fit. Dan lepas tu kembali balik ke zero. So payah. Boleh patah semangat. Tapi Dok bukan saja rawat pemain Perak kan? Ya betul. Ramai juga datang kat Dok. Ya, ada juga pemain daripada Kelantan yang datang. Pemain Kelantan datang. And then kalau dari aspek bola, betul ada beberapa negeri yang memang pernah datang. Dan saya rawat tak semestinya pemain bola sepak juga. So dia di luar, pemain futsal, mana-mana lah konteks sport. So diorang dapat tahu daripada mungkin track record yang tersedia dengan Perak FC. Okay. Lepas tu kemudian baru-baru ni Sukma Sarawak, saya dapat lihat Dok ada juga terlibat dalam saya tengok gambar-gambar tu. Boleh mungkin Dok boleh share dengan mandat tim Sukma Perak ni. Ya betul. Mandat tu diberi oleh Majlis Sukan Negeri Perak. Kami ditugaskan untuk menjaga beberapa atlet negeri yang ke sana. So boleh kata kami banggalah nak umumkan kami dapat menyumbang kepada atlet memperoleh 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Ini pun semalam saya baru je hadir majlis makan malam. Banyak insentif. Penyampaian insentif tu. Tinggi insentif.
which is good. Ada beberapa sukan yang hampir 10-18 tahun kemarau pingat dan tiba-tiba dapat. So which is very good lah. Jumlah kutipan kita pun paling tinggi setakat ni. Sejarah. So perasaan sebagai salah seorang yang terlibat secara langsung dengan pasukan macam mana Dok? Betul. Dengan boleh kata isteri lah Tok pasukan Perak, Sukma Perak macam mana Dok dengan tim masa kita dapat mana Dok pergi Sarawak? Betul. So bila benda tu kita dapat tahu yang player-player ni, ada seorang juga player kita, bukan player, atlet kita tu, dia memang dah injured dan memang tak disenaraikan untuk beraksi di Sukma, tapi masuk nama. So dia adalah seorang podium atlet. Maksudnya memang confirm lah, top 3 tu memang confirm. Dia dijangka untuk mendapatkan pingat emas. Tapi disebabkan 2-3 minggu sebelum tu dia injured dan memang dah nama dia memang dikeluarkan daripada podium list tadi tu. Again, tapi tersenarai. Kita masuk buat rehab guna peralatan yang kami ada tu. Dia masuk ke Temasya Sukma, gol. So waktu tu memang tak boleh nak bayangkan lah. Memang cukup bangga lah waktu tu. Satu kejayaan yang kita sebagai seorang doktor yang membantu pemain tersebut lah. Sukan apa Dok kalau boleh share? Yang tu sebenarnya ada 2. Satu daripada angkat berat. Angkat berat Injak apa tu? Angkat berat shoulder. Angkat berat atlet kita pecah rekod kebangsaan Ni orang yang injak. So dia pecah rekod kebangsaan. Satu lagi is actually berbasikal. So dua-dua yang melibatkan fizikal yang betul-betul kuat. Yang boleh dikatakan basikal, kayuhan, fitness dan sebagainya. Angkat berat dah tentulah fizikal yang betul-betul kuat. Bila dia injek tu dapat kembali ke prestasi asal dalam masa yang singkat, terus pingat emas. Betul. Waktu kita dapat macam tu, kesimpulan dia senang. Untuk seorang doktor tu, bila atlet tu dia menang pingat emas selepas dia lalui fasa yang begitu berat untuk diri dia, berat dah singkat Dok. Betul. So berat dan singkat dan dia seolah-olah macam kita sendiri yang menang pingat emas. So different feel lah yang tu. Dia sama lah macam tim bola kita Dok. Bila tim kita mendapat kemenangan pun kita rasa macam apa, kita part of the team lah. Kita part of the team dan kita bangga dengan achievement tersebut. So pengalaman lah doktor sepanjang menjadi doktor ni, apa yang mungkin ada, mesti ada lah saya kata, yang pahit dan manis ni kata. Mesti ada. Pahit banyak. Manis pun ada lah. Boleh share Dok. Pahit saya pernah kena maki dengan pesakit. Pernah kena baling barang. Patient lari daripada jagaan saya sendiri. Patient yang tak dapat diselamatkan. Bila saya bertugas di bahagian hospital, minat saya ni lebih pada kecemasan dan trauma. So saya memang suka situasi di mana adrenalin tu tinggi. Lebih challenging tu. Memang challenging lah. So kes-kes yang saya tengok pun memang dia akan jadi kes kecemasan, trauma yang teruk. So apa yang akan berlaku, saya terpaksa buat keputusan dalam waktu yang singkat. So ada pesakit-pesakit yang kita boleh selamatkan dan ada juga pesakit yang kita cuba sedaya upaya pun memang tak sempat lah. So yang itu saya rasa pengalaman yang memang pahit. Kalau nak kata pengalaman manis, banyak. Pengalaman manis bila kita dapat tahu daripada pesakit tu sendiri ataupun keluarga pesakit tu sendiri, dia datang balik dan bagi tahu, saya telah berjaya merawat kencing manis saya. Saya telah berjaya merawat kecederaan yang saya ada. Hari ini saya boleh bersukan seperti biasa. Dapat peringkat emas. Dapat peringkat emas. So benda-benda macam tu memang kita rasa cukup happy bila kita dengar. So yang tu pun dah dianggap pengalaman yang saya tak boleh nak lupakan lah. Susah sebenarnya saya nak gambarkan sebagai seorang doktor ni, sebab kita bukan dalam bidang tu kan. Tapi macam kita semua tahulah, orang kata tanggungjawab sebagai doktor ni bukan mudah. Dia melibatkan nyawa, melibatkan badan fizikal kita, sama ada beliau boleh terus mungkin boleh berjalan ataupun tak boleh berjalan. Betul kan? Betul. So kita harus menghargai orang yang bernama doktor ni yang ada kat depan dia. Bukan senang title dia kan. Datuk mungkin senang dapat tapi tak dapat sebagai doktor. Tapi pengalaman saya dengan kawan-kawan saya ada juga sebagai doktor, ramai yang belajar kat India. So, kenapa India tu? Ramai waktu kami belajar, ya betul. India is known, India ni dikenali sebagai pusat medical di rantau Asia. Kenapa? Satu, sebab mungkin kos pendidikan tu lebih murah berbanding dengan belajar di Eropah.
Itu satu. Yang kedua, di situ ada banyak case study yang kita boleh katalah. Case study maksudnya andai kata kita nak cuba tengok daripada pesakit tu macam mana nak rawat dia. Jumlah pesakit yang kita boleh dapat sebagai sebagai seorang student tu lebih tinggi di situ. So bila adanya pengalaman yang begitu banyak, normally a student yang biasanya dapat rawat 100 direct terus betul pesakit. Bayangkan satu tempat tu dia mungkin dapat rawat 3 orang, kat sini dekat 100 200. So dia jadi lebih berpengalaman. So benda tu menjadikan tempat tu dia lebih menarik lah. Tumpuan untuk. Macam dok sendiri di Rusia? Sama. Rusia, masyarakat di Rusia ni diorang rasa benda tu adalah sesuatu yang mulia. Kalau sewaktu mereka meninggal, mereka dermakan badan mereka kepada organ dan badan. So bila diorang meninggal, diorang tak nak dipilih untuk dikebumikan ataupun dia lebih suka kalau dia derma badan dia untuk tujuan sains. Tujuan pembelajaran lah. Betul. So kita yang student ni dapatlah subjek yang untuk. mana bukanlah macam apa katak, tikus. Tak. Yang ni bedah mayat terus. Betul terus So daripada tu. And Rusia ni memang dia sejarah perubatan dia orang memang sangat-sangat mendalam lah. So profesor-profesor yang rawat kita orang ataupun bukan rawat, dia yang ajar kita orang ni, usia dia orang dah dekat 80 lebih. Tapi dia orang lah yang masuk kelas mengajar kita orang. Lepas tu praktikal dialah yang buat pembedahan tu. So memang pengalaman nak kata daripada situ memang besar. Doktor tu punya yang orang mengajar punya pengalaman tu pun dah berpuluh tahun. Betul. So memang sangat-sangat orang kata banyak lah. Buku yang kita belajar pun dia yang tulis. Wow. So 80 tahun ke? 80 tahun. Easily. Tangan tak pernah ketar. Biasa. Steady je. InsyaAllah doktor boleh situ. Itulah matlamat dia. Itulah guys. Kita dapat korek sedikit rahsia dan asal usul Dr. Varma bersama kita petang ini. So jangan ke mana-mana. Ini baru part yang pertama. Kita baru habis Dr. Varma dan lepas ni kita akan tanya lebih kepada beliau sebagai pengarah KS Healthcare dan apa branding yang boleh bawakan dan juga apakah orang kata kerjasama di antara kami KS Healthcare ni dan juga Perak FC. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa di part yang kedua.